Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, senantiasalah kita jadikan diri kita orang-orang yang bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau dihitung nikmat yang Allah Taala beri kepada kita, sekalipun 2 kali lipat umur usia yang diberikan kepada kita, nescaya tidak akan tergambar bahawasanya amal-amal kita tu dapat menjadi lambang ataupun isyarat kepada untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sambung apa yang telah kita bincangkan pada beberapa kuliah yang lalu, iaitu masih di dalam kitab Nafasur Rahman, tentang beberapa cerita yang telah dibentangkan oleh pengarang kitab ini. Adanya penghormatan kepada para nabi, para alim ulama, dan beberapa cerita iktibar yang supaya dapat kita mengambil pesan ataupun misal daripadanya. Apa yang telah diceritakan oleh Abu Hasan Al-Matlabi. Abu Hasan ini pernah menjadi imam di Madinah, iaitu Masjidin Nabi. Beliau pernah melihat seorang yang datang ziarah ke makam Rasulullah. Biasanya kita kalau ziarah ke makam Rasulullah, kita akan panjatkan salam, ucapkan salam kepada junjungan Nabi besar kita. Kemudian tu kita ucapkan salam kepada 2 khalifah yang sama-sama berada di dalam satu kawasan perkuburan ataupun permakaman. Kerana di belakang Rasulullah adalah makam Sayyidina Abu Bakar, dan di belakang makam Sayyidina Abu Bakar adalah makam Sayyidina Umar ibn Khattab. Selepas kita beri salam kepada Rasulullah, kita beranjak sedikit, kita beri salam kepada Sayyidina Abu Bakar, kemudian itu kepada Sayyidina Umar. Tetapi berbeza dengan orang ini, iaitu orang yang dilihat oleh Imam Abu Hasan Al-Matlabi. Dia kata orang ini apabila dia sudah memberi salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau beranjak, kemudian tu beliau tak ucapkan salam pun kepada Sayyidina Abu Bakar ataupun Sayyidina Umar ibn Khattab. Sebaliknya beliau mencaci maki kedua-dua sahabat ini. Memanglah sahabat sudah meninggal, sahabat sudah tidak ada lagi sebagaimana kehidupan kita hari ini. Tetapi apabila dilihat oleh Imam Abu Hasan Al-Matlabi tentang keadaan orang ini yang mengunjungi makam sahabat, tetapi dia itu mengemukakan ataupun mengeluarkan kata-kata kesat dan makian, maka dia kata, berhentilah kamu daripada maki-maki ataupun mengutuk 2 sahabat ini. Kerana 2 sahabat ini adalah orang-orang yang terdahulu, yang telah banyak buat amal kebajikan dan membantu junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menegakkan agama Islam. Dia berhenti, kemudian itu dia berlalu. Pada malam harinya beliau bermimpi Rasulullah datang bersama dengan Sayyidina Ali. Kemudian itu di dalam mimpi itu ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kemudian itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar bawa dia seolah-olah hanya menunjukkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, inilah orang yang telah menghina kami, orang yang telah memperkecil-kecilkan kami, orang yang telah mengutuk segala apa yang telah kami kerjakan. Kemudian tu Rasulullah bertanya kepada orang yang mengutuk 2 makam sahabat Rasulullah ini, adakah benar apa yang telah engkau lakukan? Dia kata, benar, aku telah mengutuk kedua sahabat ini. Siapa yang suruh engkau mengutuk mereka? Adakah itu merupakan sunnah aku? Tidak, kata dia. Yang mengutuk, yang menyuruh mengutuk 2 sahabat ini adalah Sayyidina Ali. Dia tunjuk kepada Sayyidina Ali yang berdiri di samping Rasulullah. Kemudian tu kata Sayyidina Ali sambil menggenggam dia punya ini tangan, seolah-olah dia menunjukkan sedikit kemarahan kepada orang yang menuduh beliaulah yang telah memerintahkan untuk mengutuk 2 orang sahabat ini. Sayyidina Ali kata, kalau seandainya apa yang telah engkau katakan ini adalah benar, maka aku minta bukti daripada Allah supaya Allah Ta'ala menghukum. Kalau seandainya dia tidak benar, maka dia langsung menunjukkan kepada 2 mata orang yang mengutuk sahabat Rasulullah ini.
Esok paginya dia benar-benar buta, tak nampak pandangannya. Kemudian tu dia pergi semula kepada makam Rasulullah. Dia bagi salam sebagaimana semalam dia lakukan. Di samping dia bagi salam kepada dua sahabat tadi, dia juga menuntut maaf kepada dua sahabat ini. Imam Abul Hasan tanya dia, apa yang telah terjadi kepada diri kamu? Semalam kamu sihat-sihat belaka, tetapi hari ini nampaknya seolah-olah kamu meraba-raba, tak nampak jalan. Dia kata memang benar. Kemudian tu dia menceritakan hal mimpi dia kepada Imam Abu Hasan Al-Matlabi. Ini satu kisah di mana kalau kita lihat orang yang memuji orang terdahulu daripada kita, daripada alim ulama yang besar, daripada orang yang menguasai sifat-sifat Nabi, orang yang belajar langsung daripada Nabi adalah orang-orang yang sepatutnya menerima penghormatan daripada kita. Kerana karamah dia, kemuliaan dia yang Allah Ta'ala berikan, bukan dia yang minta. Kerana orang-orang seperti macam ini keikhlasannya Masya Allah tak dapat kita nak ukur lagi. Kita belum lagi bertempat di tempatnya mereka, kita sudah berani untuk mengutuk perbuatan mereka. Lagi satu kisah yang dikatakan ataupun yang telah diberitakan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Satu ketika dia tawaf di Kaabah, dan pada waktu dia tawaf itu dia melihat seorang laki-laki yang sebelah mukanya hitam, sebelah mukanya kulit aslinya. Jadi dia datang bertanya kepada laki-laki ini, boleh tak aku bertanya sesuatu kepada kamu? Boleh. Boleh tak kamu ceritakan apa sebab muka kamu ni sebelahnya biasa, sebelahnya nampak hitam, seolah-olah macam terbakar? Dia kata, demi Allah, aku telah berjanji kepada diri aku, siapa saja yang akan bertanyakan hal aku ini, maka aku tidak akan berbohong kepadanya dan aku akan mengatakan cerita yang sebenarnya mengapa keadaan diri aku begini. Dia kata sebenarnya ketika terjadinya perbalahan ummah pada zaman Sayyidina Uthman, aku pernah berjanji kepada diri aku sendiri, kalau aku punya kesempatan untuk menampar Sayyidina Uthman, aku akan lakukan. Ini kata orang yang sedang tawaf ini. Jadi kebetulan pula memang aku dapat peluang tersebut. Aku dapat kesempatan itu ketikanya Sayyidina Uthman sudah meninggal dibunuh, sudah wafat kerana pembunuhan. Maka jenazahnya sudah diuruskan dan sudah dikapankan. Dan apabila orang sudah selesai sembahyangkan jenazah Sayyidina Uthman radhiyallahu an ini, orang berpaling, maknanya berdoa. Sudah sebagiannya keluar, dan di situ aku mendapatkan kesempatan kerana jenazah itu ditinggalkan sendirian di situ. Maka aku buka sedikit kain kapannya yang belum lagi diikat. Kemudian itu aku tempeling Sayyidina Uthman. Yang ini sudah mayat ini ditempeling dia. Kemudian tu pada malam hari aku bermimpi, iaitu datang seorang yang menampar aku, yang akhirnya bekas tamparan itu apabila bangun pagi aku lihat macam seolah-olah bekas dibakar. Dan tangan aku yang menampar itu keras, sudah tidak boleh digerakkan lagi. Kemudian itu makin lama dia makin kering, tinggal macam tulang saja. Memang kebetulan ketika itu Abu Hatim Ar-Razi melihat keadaan dia punya tangan itu kecil sebelah dan sudah tidak boleh digunakan lagi. Dan cerita ini juga telah diceritakan oleh Muhammad bin Sirin. Jadi ada banyak periwayatan yang menunjukkan kisah ini, iaitu macam mana kisah seseorang yang menghina sahabat, memukul sahabat tanpa sebab. Ada lagi seorang cerita kisahnya daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau telah melihat seorang laki-laki yang mencaci maki Ali radhiyallahu an. Bukan saja Ali yang dia kutuk ataupun yang dia marah ataupun yang dia benci, tapi Abu Talha juga dikutuk, Az-Zubair juga dikutuk. Maka kata Sa'ad, baiklah engkau berhenti daripada mengutuk sahabat-sahabat Rasulullah ini, kerana mereka adalah yang dicintai oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang ini tak mau berhenti. Jadi kata Sa'ad, berhentilah. Kalau kamu tak berhenti, aku akan berdoa kepada Allah. Aku akan minta Allah Ta'ala turunkan hukuman kepada engkau. Kemudian orang ini kata, engkau siapa? Engkau nak mengancam aku, walau engkau sama seperti macam aku juga. Apa kelebihannya engkau dengan aku? Hanya sebab engkau seorang sahabat Rasulullah, maka engkau merasakan itu merupakan ancaman untuk engkau menakuti aku, supaya aku berhenti daripada mengutuk sahabat-sahabat ini. Kata Sa'ad, bukan macam tu. Kalau engkau nak benar-benar sangat, akan aku doakan kepada Allah. Dan ketikanya itu Sa'ad langsung berdoa kepada Allah. Dan apa doanya? Minta Allah Ta'ala datangkan satu kebenaran di mana orang ini tak percaya kebesaran para sahabat-sahabat Rasulullah. Dia tidak minta supaya jadi apa orang ini, tetapi dia minta balasan daripada Allah. Yang akhirnya Allah Ta'ala datangkan unta tiba-tiba jadi liar, datang terus menolak dia, menjatuhkan dia dan memijak dia sampai mati. Kita balik semula, kita tinjau siapa sebenarnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang dikatakan memeluk agama Islam daripada peringkat awal ketika Rasulullah mengembangkan ajaran Islam. Beliau adalah orang yang mula-mula buat panah, dan beliau adalah orang yang mula-mula dipanah di dalam peperangan Islam. Beliau masuk Islam dengan sebab mimpi. Satu ketika dia mimpi dia berada di dalam satu kegelapan. Kegelapan yang sangat, sampaikan tangannya dia pun tak nampak tangannya sendiri, sangat gelap. Kemudian tu tiba-tiba dia nampak cahaya. Dia ikut cahaya itu sampai dia dapat keluar daripada kegelapan. Tiba-tiba dia nampak 3 orang berdiri di dalam cahaya tersebut, iaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar dan Zaid. Dia kata kepada 3 orang ini, dia kata, bila kamu sejak bila kamu berada di sini? Sayyidina Abu Bakar kata, belum lama lagi kami berdiri di sini. Esok pagi dia cuba nak cari apa iktibar daripada mimpinya itu. Kemudian dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menjelaskan, tidakkah kamu mengetahui bahawasanya sekarang ini Muhammad bin Abdullah sedang menyiarkan agama di mana kita seharusnya menyembah Tuhan yang satu, iaitu Allah Rabbul Izzah, bukan berhala-berhala yang disembah oleh nenek moyang kita. Jadi dia dapat mengagakkan bahawasanya mimpi dia tu Allah Ta'ala telah memberikan alamat, iaitu menerima cahaya yang dibawa oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Dia belum puas hati lagi. Dia jumpa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika itu masih muda belia. Dia tanya kepada Sayyidina Ali, benar Muhammad telah membawa satu agama yang penuh kesucian, agama yang mengikhlaskan kita beribadah kepada Tuhan yang satu. Kemudian tu dia jumpa dengan Zaid. Zaid pun berkata demikian. Maka dia datang bertemu dengan Rasulullah dan mengucap 2 kalimah syahadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah. Bukan begitu senang untuk dia dapat masuk agama Islam. Dia rasakan itulah satu kejayaan yang besar. Tetapi sayang, 1000 kali sayang, apabila dia balik, ibunya menentang kuat tentang dia yang telah menukar agama nenek moyangnya. Ibunya kata, kalau seandainya kamu tidak mau keluar daripada agama baru ini dan kembali kepada agama aku, kata ibunya, aku akan tidak makan dan tidak minum, maknanya mogok lapar sampailah aku mati. Dan apabila aku mati, semua orang akan menyalahkan engkau kerana engkau yang telah menyebabkan ibu sendiri mati. Baiklah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau begitu kehendak ibu, apalah nak kita, tak boleh buat apa-apa lagi pun. Kalau macam mana pun sebagai seorang anak, dia berkhidmat kepada ibunya. Tiap-tiap hari dia datangkan makanan, minuman, apa sebagainya, disiapkan untuk ibunya. Sampai beberapa hari nampak ibunya sudah makin lama makin lemah, makin tidak kuat kerana tidak makan. Makanan yang disiapkan itu dibiarkan begitu saja. Kemudian tu Sa'ad kata, wahai ibu, aku sudah menjalankan apa yang sepatutnya dari seorang anak kepada seorang ibu. Dengarlah baik-baik ibu, katanya.
kalaulah seandainya ibu ada 1000 nyawa dan nyawa itu satu persatu keluar daripada jasad ibu, aku tetap dengan anutan agama baru aku, yaitu agama yang menunjukkan penyembahan kepada satu Tuhan yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila si ibu ni melihat keadaan si anak yang sangat teguh berpegang kepada kepercayaannya, maka ibunya kalah. Ibunya kata, baiklah kalau begitu, tetaplah engkau dengan agama pilihan engkau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan engkau, iaitu Tuhan. Pasal apa orang-orang Arab dulu pun kata Tuhan adalah Allah, dan mereka adakan penyembahan patung-patung itu sebagai perantaraan kepada Allah. Nama Allah memang sudah ada sejak daripada zaman jahiliah, malah zaman waktu Isa alaihissalam juga, iaitu nama Allah sudah digunakan oleh orang-orang Nasrani. Jadi kita jangan salah faham kalau orang-orang jahiliah mengatakan Allah, mereka tetap kata itu adalah Tuhan, tetapi cara mereka untuk beribadah kepada Allah itu telah didatangkan perantaraan seperti berhala yang telah mereka buat sendiri. Maka kita mengambil iktibar daripada Sa'ad bin Abi Waqqas ini, iaitu dia tetap dengan semangat dia. Dia tahu bahawa seni Islam adalah agama yang benar. Dia datang bercerita dengan Rasulullah. Apa Rasulullah kata? Rasulullah kata, aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja doa daripada lidah kamu, Allah Ta'ala pasti mengabulkannya. Itu sebab Sa'ad terkenal dengan orang yang paling makbul doanya, dan orang takut untuk berkata sembarangan dengan Sa'ad. Apabila Sa'ad mengeluarkan perkataannya, pasti Allah Ta'ala kabulkan. Orang ini tidak tahu bagaimana hebatnya Sa'ad yang telah diberitakan, iaitu Rasulullah telah mendoakan kepada Sa'ad apa saja perkataan yang keluar daripada bibirnya pasti terkabul. Maka sebab itu, kalau kita agaknya kalau dapat seperti macam itu, macam-macam kita buat. Orang yang baik pun barangkali agaknya kita sumpah macam itu saja. Tetapi apabila Rasulullah mendoakan sahabat-sahabat ini benar-benar mengikut hatinya di dalam jalan Allah, sebab itu tidak ragu-ragu. Sahabat Rasulullah apabila diberi nikmat sekalipun, dia tahu macam mana nak gunakan nikmat itu. Ini adalah beberapa cerita yang untuk menunjukkan bahawasanya ada di dalam sunnah macam mana penghormatan terhadap ulama-ulama berlaku pada zaman Rasulullah dan juga pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in dan tabi'in. Contohnya lagi di dalam kitab ni dijelaskan, iaitu Zaid bin Thabit, sahabat Rasulullah yang banyak ilmunya, yang alim. Apabila dia datang, siapa yang buat Abdullah bin Abbas menarik kenderaannya, dia siapkan kenderaannya, dia bagi kepada Zaid bin Thabit. Tahal kalau kita tengok, Abdullah bin Abbas adalah anak sepupunya Rasulullah, anak saudaranya Rasulullah, iaitu kerana Abbas adalah pakcik Rasulullah, dia adalah merupakan sepupu kepada Rasulullah. Kemudian tu apabila dikatakan kepada Zaid bin Thabit kata, janganlah engkau melakukan ini. Kemudian itu Abdullah bin Abbas kata, inilah yang telah diajarkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad SAW, supaya menghormati orang yang alim. Tetapi apa yang dijawab oleh Zaid bin Thabit, dia ambil tangan Abdullah bin Abbas, dia cium. Dia kata, beginilah yang telah kami diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, supaya menghormati ahli bait. Ini semua adab-adab memang sudah ada sejak daripada dulu lagi. Bukan hanya zaman Nabi kita, malah zaman sebelumnya, zaman Bani Israel juga Allah Ta'ala telah mengajarkan supaya menghormati orang-orang alim. Tapi sekarang apa yang berlaku sebaliknya? Orang-orang yang kebanyakan selalu menghina kepada ulama-ulama. Ulama-ulama yang sekarang pun, orang-orang alim sekarang juga menghina orang-orang ulama yang silam, orang ulama dulu. Ini adalah merupakan tanda-tanda hari kiamat, di mana ada saja perbalahan antara umat. Maka kita jangan termasuk di dalam golongan ini yang ikut-ikutan menghina para ulama, kerana para ulama telah diberikan oleh Allah Ta'ala banyak kelebihan berbanding dengan kita. Sebab itu, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada para ulama seharusnya kita hormati. Satu kisah daripada Bani Israel, iaitu seorang yang namanya Jurai. Jurai adalah orang alim di kalangan orang-orang Bani Israel. Dia beribadah, ada sendiri rumah, iaitu rumah ibadahnya. Terkenal dia adalah seorang yang mengasingkan diri daripada masyarakat ramai.
Satu ketika orang-orang takjub dengan ibadah yang telah dikerjakan oleh Juraid. Kadang-kadang kita heran tengok ulama-ulama ni, dia konsisten ya. Istiqamahnya tu yang kita tak boleh ikut. Kadang-kadang kita nak buat sekali aja, 1 hari 2 hari bangun malam, kemudian tu hari ketiga dah tak bangun lagi. Sebabnya tak istiqamah. Sebab itu apabila kita lihat orang-orang alim yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala ni, dia memang istiqamah. Kalau kita tengok rutin, dulu waktu saya berguru, saya tengok guru punya perbuatan daripada awal pagi sampai ke malam. Kita yang yang murid ni nak ikut payah sekali. Sebab kita tak istiqamah. Bagi dia tu istiqamah. Dia bangun pagi jam berapa, kemudian tu dia sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh dia wirid sampai terbit matahari, kemudian tu dia sarapan, lepas tu dia sembahyang duha, lepas tu dia buat urusan-urusan dia, urusan dunia, sembahyang zuhur, pergi mengajar, sembahyang asar, mengajar lagi sampai maghrib, maghrib mengajar sampai isyak, isyak nanti dia lepas sembahyang dia bikin ratib, baca ratib Al-Hadad, kerana guru saya dulu pun adalah orang yang mengamalkan ratib Al-Hadad. Kemudian tu dia tidur sekejap, nanti dia bangun, dia baca Quran 3 juz, kemudian tu dia tidur lagi, bangun lagi, solat sampai ke waktu subuh. Kita nak ikut, cukuplah punya payah. Satu hari semangat bukan main, berkobar-kobar. Masuk hari kedua, masuk hari ketiga dah lembik dah tak boleh nak lakukan lagi. Ini sebabnya seharusnya kita memberikan penghormatan kepada orang alim. Kalau kita tak dapat ikut keberkatan ataupun kita tak dapat ikut dia punya amalan pun, sekurang-kurangnya dapatlah berkat daripada kebaikan mereka. Itu kan yang kita harapkan. Kenapa mesti nak kita hina mereka? Kenapa kita nak mengutuk mereka? Walau sikit pun amalan kita tak ada yang sama macam dia pun, tak sampai pun besar ujung kuku yang dia tu amalkan yang kita buat. Siapa kita sebenarnya? Takkah kita tengok cermin di rumah, berapa besar cermin yang kita lihat, wajah kita, tangan kita, apa amal kita, apa kaki kita buat, apa mata kita pandang. Kita tak lihat ke? Kita tak tengok, kita tak menghisap diri kita siapa? Maka kita sedap saja lidah kita untuk kita mengutuk orang-orang yang telah terdahulu baiknya daripada kita. Maka Juraid ni orang sudah iri hati kepadanya. Kemudian di antara orang-orang yang tidak senang dengan kedudukan Juraid ni, dia kata, aku tahu macam mana nak hapuskan dia, aku tahu macam mana nak ubah keimanan dia. Macam mana hebat pun dia kata seseorang tidak akan tahan apabila didatangi wanita yang untuk menggoda dengan kecantikannya. Maka ada satu perempuan pelacur, dia kata aku sanggup untuk menjalani pekerjaan ini. Maka dia datang dengan pakaian yang cantik-cantik, dengan bauan yang wangi-wangian. Dia datang untuk memujuk ataupun menggoda Juraid hingga sampai melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Juraid memang sudah hidupnya dengan ibadah, istiqamahnya sangat kuat. Dia tak pandang semua benda-benda dunia ini. Dia kata apalah guna wanita yang cantik kalau hanya terdorong untuk melakukan maksiat. Dia buang, sampaikan kalah wanita ini untuk menggoda Juraid. Dia kata tak apa, aku tak dapat aku menggoda secara langsung kepada Juraid, aku akan buat fitnah sampai dia akan dibenci orang, sampai pangkat ulama'nya itu akan ditarik kembali oleh masyarakat. Masyarakat akan tak percaya kepadanya. Jadi dia telah berzina dengan seorang gembala kambing sampai dia melahirkan anak. Kemudian dia kata, datang kepada masyarakat yang percaya kepada kedudukan Juraid. Dia kata, wahai kamu-kamu semua, kamu senantiasa mengagung-agungkan Juraid. Kamu kata Juraid adalah orang yang alim, orang yang warak, orang yang jauh meninggalkan dunia. Apa saja apa yang menggoda dia dari hal dunia, dia akan buang. Tapi sebenarnya kamu tak nampak apa yang telah dilakukan di belakang kamu. Apa dia? Iaitu dia telah berzina dengan aku sampaikan dapat anak ini. Masyarakat percaya. Mungkin kerana dulu tak ada ujian DNA apa sebagainya. Dia kata ini anak Juraid. Iya, kata perempuan pelacur ini. Maka dia bawalah anak ini. Sebelum dia sampai kepada Juraid, kerana ketika itu Juraid tidak ada di tempat dia beribadah, dirobohkan semua tempat ibadahnya, menunjukkan kemarahan daripada orang ramai. Jadi kata Juraid, kenapa kamu robohkan tempat solat aku, tempat aku beribadah? Dia kata kamu hanya beribadah
pura-pura saja kamu menunjukkan apa keadaan di mana kami akan menghormati kamu sebagai ulama alim kami, tapi sebenarnya kamu melakukan satu perbuatan yang sangat nista di belakang kami. Apa dia? Juraij tak tahu pun apa yang telah dilakukan sebagai melanggar apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan. Dia kata anak ini sebagai bukti, anak ini adalah anak hasil kamu bermukah dengan wanita ini. Kata Juraij, aku tak pernah lakukan pun. Baiklah, kalau kamu nakkan bukti, izinkan aku solat. Dia solat. Kemudian itu dia tekan perut bayi tadi. Dia kata, wahai budak, wahai bayi, berkata benarlah, siapakah sebenar ayah kamu? Budak ni cakap, walaupun masih tengah digendong, masih sangat muda, masih belum lagi usia yang boleh bercakap. Jadi anak ni kata, sebenarnya bapa aku adalah gembala kambing yang telah ditiduri oleh wanita pelacur ni. Kamu sekarang faham? Kamu sekarang tahu tak, mengetahui apa yang sebenarnya berlaku, bahawasanya aku ini difitnah? Ni lihat bagaimana Allah Ta'ala menyelamatkan ulama'-ulama'nya daripada difitnah. Bagaimana ulama' Allah Ta'ala diselamatkan oleh orang-orang yang mendatangkan fitnah, kemudian tu dapat didatangkan bukti oleh Allah. Maka kita mengambil iktibar bahawa banyak kita nakkan ulama'-ulama' kita gugur, ulama'-ulama' kita jatuh kerana iri hati kepadanya, kerana benci kepadanya, tidak akan berjaya kerana apa? Mereka dilindungi oleh Allah. Ini yang kita kata adalah ulama' akhirat, ya, bukan ulama' dunia. Sekarang ada banyak ulama' dunia pun ada, kadang-kadang menggunakan agama untuk menipu orang pun ada. Kita tak kata, kita tak rujuk orang yang seperti macam itu yang akan dilindungi oleh Allah. Kerana ulama' yang sebenar adalah ulama' yang benar-benar dia itu menjaga ilmu-ilmu Allah, dan dia itu menjelaskan kepada orang ramai apa yang telah didapatinya dengan secara ikhlas dan jujur. Dia tidak mengharapkan dunia balasan apapun, tetapi dia mengharapkan akhirat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebahagian daripada apa yang telah dijelaskan di dalam kitab ini. Maka kita mengambil iktibar, jangan lancang mulut. Siasat dulu kalau kita nampak seorang yang sedang berbuat sesuatu di luar pengetahuan kita, kerana kita tahu melindungi daripada ulama'-ulama' punya aib. Tutup aib ulama'-ulama' adalah merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan. Malah Rasulullah juga suruh tutup aib saudara Islam, apalagi ulama'nya. Setentunya apabila kita nampak sesuatu yang tidak kena, paling baik kita datang dan bertanya, kenapa? Apa sebab melakukan ini? Takkah ini mendatangkan fitnah nanti? Dia akan menjelaskannya. Kerana banyak perkara yang kita tak tahu. Saya teringat satu cerita, ya. Rasulullah SAW telah berziarah kepada orang yang meninggal. Kemudian tu Rasulullah mengantarkan jenazahnya, sudah ditanam. Rasulullah datang kembali ke rumahnya, jumpa kepada isterinya, balu si mati. Kemudian tu Rasulullah tanya, adakah suami kamu yang baru meninggal dunia ni meninggalkan apa-apa wasiat? Kalau ada apa-apa wasiat, kamu jalankanlah, kamu kerjakanlah. Itu memang perangai ataupun kelakuan akhlak Rasulullah. Dia suka datang kepada orang yang sedang di dalam kesusahan, dan dia akan memberikan semangat supaya orang ini dapat reda menerima apa yang telah Allah Ta'ala qadakan kepadanya. Ini adalah akhlak baik daripada Rasulullah yang sepatutnya kita tiru, ya. Sebab itu apabila kita ada dengar kematian, kalau kita tak dapat mengantar jenazahnya, tak dapat solatkan pun, datanglah ke rumah keluarganya, sekurang-kurangnya bercakap sesuatu yang menenangkan keadaan di mana dia sedang menghadapi ujian daripada Allah. Kemudian tu isterinya kata tak ada apa-apa wasiat, cuma ketika dia di dalam sakaratul maut tu, dia ada berkata dengan perkataan yang seolah-olah tak habis. Dia kata, andai kata jauh lagi, satu perkataan tak habis. Kemudian tu dia bercakap lagi, andai kata yang